Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Kejadian yang menimpa negara di Lembah Kelang, Selangor dan juga kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir pastinya menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat Malaysia. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita fahami, terutamanya berkaitan dengan lekuk tropika, berkaitan dengan taufan rai dan sebagainya dan juga peningkatan paras air laut. Itu antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan banjir berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin ada isu-isu lain ataupun insiden lain yang boleh kita kaitkan kenapa banjir besar berlaku di Lembah Kelang, di Selangor dan mungkin di kawasan-kawasan tertentu yang lain. Jadi, antara perkara untuk kita fahami adalah bagaimana untuk kita hidup harmoni bersama dengan alam. Jadi ini perkara yang akan saya kongsikan bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Kumo yang merupakan Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia APM, Profesor Geologi Kejuruteraan UKM. Bersama saya melalui Skype ketika ini. Assalamualaikum Profesor Datuk Doktor. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya Datuk, pertama sekali mungkin kita banyak memahami dan juga banyak melihat kepada apa yang berlaku dan juga banyak penganalisis dan juga pakar-pakar menyatakan mungkin bencana banjir yang berlaku ini disebabkan ini dan ini. Tetapi menurut Prof, Datuk, ada sesuatu perkara yang mungkin Prof buat dan kajian selepas berlakunya bencana ini? Ya, dalam 2 hari yang lepas, saya sempat melawat ke beberapa lokasi, terutamanya di Sungai Penchala dan juga di Sungai Lui. Saya dapati bahawa keadaan bencana besar kali ini adalah berbeza. Keadaan banjir itu adalah berbeza. Saya boleh katakan bencana alam di Malaysia yang paling utama ialah banjir dan tanah runtuh. Dan dua-dua bencana alam ini dicetus oleh hujan lebat berpanjangan. Dan dalam lawatan saya kali ini, saya dapati bahawa dua-dua bencana ini, bencana banjir dan juga bencana tanah runtuh, berlaku sekaligus. Sebagai contoh, bila saya pergi ke Sungai Penchala, tidak berlaku banjir di sana. Sebaliknya, berlaku 2 tanah runtuh yang besar. Satu tanah runtuh itu bersaiz sekitar 40,000 meter padu dan yang satu lagi bersaiz 50,000 meter padu. 2 tanah runtuh ini telah menyebabkan lebih daripada 15 rumah musnah dan lebih daripada 250 orang terpaksa dipindahkan. Bila saya melawat ke Sungai Lui pula, sebaik saja saya masuk ke jalan Sungai Lui melalui empangan Semenyih, saya dapat lihat kayu kayan yang bertimbun-timbun dan juga telah ditolak tepi di sepanjang jalan. Dan bila saya teliti, apa yang berlaku di situ adalah kejadian aliran puing. Nanti kita jelaskan aliran puing. Jadi nampaknya banjir besar yang berlaku di Sungai Lui itu bukan sekadar air yang naik tinggi, tetapi berlaku banyak tanah runtuh dan aliran puing bersama-sama dengan kenaikan air yang menyebabkan banjir. Dan juga Datuk menyatakan tadi berkaitan dengan aliran puing, tapi dalam tempoh ataupun dalam perkara ini mungkin ada yang tidak jelas. Bagaimana keadaan dan juga aliran puing ini boleh menyebabkan kemusnahan yang besar, boleh membawa lumpur dan sebagainya dan juga boleh menyebabkan kemusnahan yang agak teruk di kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir ini, Datuk? Kalau kita masih ingat peristiwa yang berlaku di Gunung Jerai, di Titi Hayun. Banyak yang mengatakan kepala air, tetapi dalam konteks proses geologi, itu adalah satu aliran puing.
aliran puing ini berlaku apabila terjadinya tanah runtuh di bahagian pergunungan, di cerun-cerun sebelum sampai ke lurah. Jadi apabila tanah runtuh tersebut jatuh ke sungai dan pada ketika itu air di dalam sungai sudah banyak, maka pokok-pokok, kayu-kayan, bongkah batuan, lumpur dan air itu telah dibawa dengan laju sepanjang alur sungai. Jadi aliran puing ini ialah pokok-pokok, kayu-kayan, batu batan, lumpur yang dibawa bersama-sama dengan air yang banyak. Jadi mengapa kita dapati keadaan kemusnahan yang amat tinggi adalah disebabkan oleh air banjir ketika itu mempunyai bahan-bahan puing yang tinggi, dan bahan-bahan puing yang tinggi ini mempunyai kuasa pemusnah yang tinggi. Kalau air banjir biasa saja, air yang naik daripada alur dan melempah ke dataran banjir, air itu tidak mempunyai tenaga yang tinggi untuk memusnahkan rumah-rumah yang berada di pinggir atau di pesisir sungai. Tetapi dengan pokok-pokok besar yang telah tercabut disebabkan oleh tanah runtuh, dengan lumpur yang sangat banyak, dengan batu, kerikil, ini adalah sumber tenaga yang menyebabkan pemusnahan yang besar. Jadi kita boleh bayangkan kalau di Gunung Jerai, kejadian yang jelas di sana ialah aliran lumpur. Akhirnya berlaku banjir di kawasan rendah Hian, tetapi di Sungai Lui pula kita tidak nampak kejadian aliran puingnya kerana jumlah puing ataupun kayu-kayan dan juga lumpur ini telah pun bercampur dengan air yang banyak dan dibawa oleh air banjir tadi. Adakah ini antara sebab Datuk yang berlaku di beberapa tempat dan juga di beberapa rumah yang dilihat musnah dan juga dihanyutkan air? Adakah impak daripada puing berkenaan? Ya, sebetulnya saya telah mula mengesyaki bahawa kemusnahan yang dahsyat ini atau kemusnahan yang besar ini tidak sekadar banjir. Saya dapati perkara ini apabila saya membuat kajian banjir besar di Kelantan pada tahun 2014. Jambatan kereta api boleh diruntuhkan oleh air yang lazimnya dalam keadaan banjir tidak boleh berlaku. Tetapi pada ketika itu kuantiti kayu-kayan yang sangat banyak dan jumlah lumpur yang sangat tinggi berupaya mengangkat jambatan besi itu dan merosakkan. Dan rumah-rumah di tepi Sungai Pahang ketika itu semuanya musnah seperti dilanda tsunami. Keadaan yang sama saya perhatikan di Sungai Lui. Walaupun saya tak dapat lihat jumlah puing yang sangat tinggi kerana telah dihanyutkan oleh banjir yang besar, tetapi kalau kita perhatikan di celah-celah pokok di tebing, kita akan dapat lihat debris ini atau puing ini yang begitu banyak. Ada yang kereta tersangkut, motosikal tersangkut dan pelbagai benda tersangkut di pokok-pokok ini. Jadi itu adalah gambaran bahawa memang berlaku runtuhan tanah dan juga aliran puing yang menyebabkan kuasa pemusnah daripada banjir tadi. Datuk, silapnya di mana? Kenapa banyak puing? Kenapa ada kesan yang teruk ini? Dan mungkin ada kesilapan-kesilapan terdahulu yang berlaku, Datuk? Mungkin saya boleh bercakap dalam dua konteks ya. Dalam konteks yang pertama,
aliran puing ini adalah fenomena biasa semasa hujan lebat dan dia berlaku pada hulu sungai tertentu, bukan semua sungai ya. Hulu sungai tertentu. Keadaan geomorfologi, keadaan rupa bumi dan juga keadaan batu batan itu menggalakkan terjadinya aliran puing untuk setiap mungkin 20 atau 30 tahun sekali. Dan ini telah pun dikaji ya. Dan aliran puing ini adalah salah satu daripada bencana alam yang paling berbahaya, tidak mempunyai tanda-tanda awal, dan di peringkat global aliran puing telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Aliran puing berlaku atau tanah runtuh dan aliran puing ini berlaku kalau hujan yang turun berpanjangan, tak semestinya lebat, berpanjangan dalam masa 4 atau 5 hari. Dan keadaan yang berlaku pada masa sekarang ini, sebenarnya hujan telah mula turun secara renyai-renyai dan berterusan sejak 14 hari bulan Disember. Jadi kita ada 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. 5 atau 6 hari. Jadi ini adalah masa yang sesuai menyebabkan kejadian tanah runtuh dan juga aliran puing secara besar-besaran. Dan konteks yang kedua itu bagaimana, Datuk? Dalam konteks kedua ialah aliran puing atau tanah runtuh boleh dipercepatkan oleh tindak tanduk manusia. Umpamanya pembersihan hutan ataupun disebabkan oleh pembalakan yang tidak lestari. Bila kita mendedahkan tanah dengan curahan hujan yang terus, maka terjadinya hakisan, dan hakisan ini menggalakkan lebih banyak lumpur, dan lebih banyak lumpur tadi mempunyai tenaga juga untuk menyebabkan terjadinya tanah runtuh atau tanah runtuh dan akhirnya berubah menjadi aliran puing. Dan juga Datuk, sekiranya kita mengetahui keadaan seperti yang Datuk nyatakan tadi berkaitan dengan fenomena yang berlaku, aliran puing dan sebagainya, ini bermakna kita boleh bersedia dengan lebih awal bagi memastikan keadaan selamat dan juga bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Mengapa menurut Datuk perkara ini tidak dapat kita laksanakan dengan lebih awal melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, Datuk? Okey, terima kasih dengan soalan itu. Sebenarnya sehingga sekarang kita apabila bercakap mengenai bencana alam, kita memisahkan kedua-duanya ini. Kita bercakap banjir, kita bercakap pasal banjir. Dan bila kita bercakap pasal tanah runtuh, kita bercakap pasal tanah runtuh. Jadi ini adalah isu yang patut kita atasi sekarang. Saya dapati bahawa kebanyakan banjir besar atau banjir kuning adalah gabungan kepada fenomena ini. Bukan sekadar jumlah air hujan yang tinggi saja. Saya sebut fenomena proses geologi berantai. Apa yang dimaksudkan dengan proses geologi berantai ialah kalau kita melihat pada suatu lembah sungai seperti lembah Sungai Kelang atau lembah Sungai Langat, di bahagian pergunungan atau perbukitan berlakunya tanah runtuh. Dan tanah runtuh ini ketika hujan lebat ya. Tanah runtuh ini akan berkumpul di alur sungai dan selalunya tanah runtuh ini bercampur dengan kayu kayan akan menghalang aliran sungai dan air sungai akan naik dengan tinggi seolah-olah seperti satu empangan sementara. Dan apabila air itu sudah naik melampaui keupayaan empangan sementara tadi akan pecah
dan itulah berlakunya aliran puing di mana air yang sangat deras dan banyak dengan pasir, lodak, batu batan dan kayu kayan bergerak, dan apabila jumlah air meningkat, maka dia telah menjadi banjir puing. Banjir puing, ya, daripada aliran puing, maknanya lebih banyak puingnya, tapi bila air dah banyak, lebih banyak airnya, dia akan menjadi banjir puing. Dan selepas itu sebahagian besar daripada puing itu telah dihanyutkan, maka kita dapati lodak yang sangat tinggi di dalam air banjir tadi, dan kita kadang-kala sebut dia sebagai banjir lumpur. Jadi ini adalah proses-proses yang berterusan yang saya sebut berantai. Jadi di mana kita? Kalau kita berada di hulu, maka kita akan berhadapan dengan tanah runtuh atau aliran puing. Tetapi kalau kita berada di lembah yang rendah, maka kita akan berhadapan dengan banjir puing. Dan banjir puing inilah yang menyebabkan kemusnahan yang besar kepada rumah-rumah. Dan apabila kita berada di hilir, di muara-muara seperti di Shah Alam atau di Kelang, maka sudah tidak ada lagi puing, semuanya puing telah dihanyut sampai ke laut atau tersangkut di pesisir sungai, maka kita akan berhadapan dengan banjir lumpur atau banjir. Jadi proses-proses ini perlu difahami, di mana kita, apakah proses-proses itu, dan tindakan susulan yang patut kita ambil adalah dengan memahami fenomena ini. Fenomena tanah runtuh, fenomena aliran puing, fenomena banjir puing, dan fenomena banjir lumpur. Datuk, geologi berantai seperti yang Datuk nyatakan tadi, mungkin salah satu cara untuk kita laksanakan adalah memutuskan rantaian berkenaan. Kita melihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan tanah runtuh. Apa yang boleh dilakukan bagi mengelakkan kejadian dan juga impak yang lebih besar disebabkan aliran puing itu, untuk kita sebagai rakyat dan juga masyarakat memahami bahawa tidak berlaku gejala ataupun insiden tanah runtuh ni, ekosistem memang dan sebagainya. Memang betul, Ehsan. Di negara-negara maju, mereka telah mempunyai beberapa teknologi atau kaedah untuk memutuskan proses geologi berantai ini. Di bahagian hulu sungai, kalau hulu sungai tersebut mudah mengalami tanah runtuh dan aliran puing, mereka akan menyediakan apa yang disebut sabo dam atau dam empangan penahan debris atau puing tadi secara bersiri. Jadi akibatnya kebanyakan daripada puing akan tersangkut kepada siri empangan yang disediakan, dan yang lepas ke bawah hanyalah lumpur dan air. Dengan cara itu, kita dapat menghalang daripada puing untuk sampai ke bahagian pertengahan yang menyebabkan kemusnahan kepada bangunan dan sebagainya. Dan Datuk, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk untuk bagaimana masyarakat dan juga kita hidup harmoni bersama dengan alam. Mungkin falsafahnya besar, tetapi sesuatu perkara yang perlu kita perhalusi dan juga kita perlu berdamai dengan alam. Bagaimana dan sejauh mana maksud Datuk ini? Ya, terima kasih. Memang saya dapati bahawa apabila kita berhadapan dengan bencana alam, kuasa manusia dan keupayaan teknologi kita adalah jauh lebih rendah. Bila kita mempunyai satu kaedah yang kita fikir mencukupi, alam akan lebih berkuasa daripada kita. Ini adalah kenyataan, ya. Kita boleh mengawal risiko bencana atau mengurang risiko bencana, tetapi kita tidak boleh menghindarkan sepenuhnya. Dan untuk berbuat demikian,
kita perlu mengenali proses-proses alam ini tadi. Jika kita mengenali proses-proses alam ini, maka kita boleh buat pertimbangan, bolehkah kita tinggal di sesuatu tempat dan mengambil risiko, atau perlukah kita berhijrah ke tempat yang lebih selamat. Sebetulnya kita boleh mengambil risiko jika kita mengetahui risiko tersebut. Umpamanya kita tahu arus yang sangat deras adalah berlaku kepada di alur sungai. 5 hingga 10 meter di tepi sungai lazimnya sudah perlahan. Dan kalau kita dapat ada sungai yang membelok umpamanya, di kawasan belokan itu adalah tempat yang lazimnya puing tadi akan terdampar. Dan kalau kita dapat memetakan dan menyediakan maklumat ini, maka kita dapat memahami proses tadi dan mengetahui di manakah tempat yang sangat berbahaya, di tempat yang manakah sederhana dan rendah. Sebenarnya tingginya air banjir adalah sangat penting untuk kita ketahui, dan luasnya kawasan berlakunya banjir juga penting untuk kita ketahui. Ada tempat yang mengalami banjir hanya setakat ke pangkal di lutut saja atau di lali saja. Ada tempatnya sampai pinggang saja. Tapi ada tempat lain tingginya hampir sampai ke bumbung. Oleh itu, kalaulah kita memahami di mana kita dan risiko itu, kita boleh bina rumah kita hanya beberapa sentimeter lebih tinggi daripada sekarang, atau kita boleh bina rumah kita dengan menggunakan tertiang yang tingginya 1.5 meter atau 2 meter dan kedudukannya jarak sedikit daripada tebing-tebing sungai dan tidak berhadapan dengan lengkaran-lengkaran sungai, maka kita telah mengawal diri kita sendiri. Itu yang saya maksudkan hidup bersama bencana. Memahaminya, mengambil risiko yang sepatutnya dan menghindar risiko yang tak mungkin boleh kita terima atau yang amat tinggi. Ya, Datuk, selepas kita memahami dengan fenomena yang telah Datuk nyatakan tadi, saya faham dan mungkin penonton juga sudah faham, tetapi selepas ini bagi mengelakkan impak dan juga kesan banjir buruk yang berlaku di Lembah Kelang, Selangor atau di mana-mana sahaja, apa langkah dan juga tindakan yang perlu diambil segera oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa dan sebagainya? Ya, sebenarnya di dalam peristiwa bencana alam, apabila tercetusnya bencana alam, kita ada kitaran di mana kita terpaksa melakukan menyelamat mangsa. Ini mungkin mengambil masa beberapa hari hingga beberapa minggu. Selepas itu, kita mempunyai masa untuk membaik pulih, membersihkan rumah, membaiki rumah. Ini akan mengambil masa mungkin daripada beberapa minggu hingga beberapa bulan. Dan kita mempunyai masa yang lebih panjang, bertahun atau puluh tahun sebelum fenomena yang sama berulang. Pada masa itulah, pada masa selepas kita telah membaik pulih itulah masa yang paling penting kita gunakan untuk mengenali proses banjir, proses bencana, mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dalam konteks perancangan, dalam konteks pembinaan infrastruktur perlu, atau dalam konteks penghindaran yang saya maksudkan tadi. Jadi kita adalah sangat penting, ya, ini saya selalu tekankan, adalah sangat penting bagi agensi-agensi berkepentingan selepas ini turun ke padang, mengumpul seberapa banyak data yang boleh, memahaminya, membuat analisis dan sintesis, dan data itulah dijadikan pegangan untuk mengambil tindakan-tindakan penghindaran untuk banjir atau untuk bencana yang akan datang.
Mhm. Dan kita dah ada barisan hadapan, jadi Datuk dan juga mungkin bersama rakan-rakan yang lain kita lihat sebagai ahli profesional yang berada di belakang tabir, tetapi ini langkah dan juga tindakan yang perlu dan juga harus dilaksanakan bagi memastikan kejadian yang kita alami sebelum ini tidak berulang di masa hadapan. Mungkin banyak lagi perkara yang boleh saya tanyakan kepada Datuk, tetapi itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Mungkin di lain masa banyak lagi perkara dan juga secara teknikal untuk kita faham berkaitan dengan fenomena yang berlaku dalam negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo yang merupakan Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia APM dan juga Profesor Geologi Kejuruteraan UKM. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ehsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.